السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi lagi peluang oleh Allah agar kita sentiasa menimbulkan rasa mengharapkan kepada Allah pada diri kita ni pada setiap ketika dan setiap masa dalam hidup kita, agar kita sentiasa letakkan raja kepada Allah. Dan kita diajar supaya jangan letakkan rasa harap ini kepada selain daripada Allah dalam hidup kita. Kita masih lagi dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bab yang ke-51 daripada kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, kita masih lagi belajar tentang babur raja, bab di mana kita diminta supaya timbulkan dalam hati kita ini senantiasa perasaan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap ini sentiasa kena ada pada diri kita. Kerana orang kita ni kalau dia tak letak harap kepada Allah, dia letak harap kepada yang disebut dengan hawa nafsu dia. Dia letak harap dia kepada manusia. Dia letak harap dia kepada selain daripada Allah. Yang menyebabkan dalam hidup dia ni bila dia jadi demikian pada diri dia, maka menjadi kerosakan dalam pada diri dia tersebut bila dia letakkan demikian. Islam diajar bahawa dalam hidup kita ni sentiasa pada diri kita ni letak rasa harap, rasa nak kepada Allah, rasa kita bergantung pada Allah. Bila kita letak rojak pada Allah, maka dia akan timbullah perasaan tawakal kepada Allah. Tawakal ini akan datang setelah mana kita ni sentiasa letakkan rasa yang disebut dengan harap kepada Allah. Itu cara dalam hidup orang mukmin. Hari ini kita sambung hadis yang ke-18 dalam bab inilah, dalam bab yang disebut dengan rasa harap ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu salawatil khams kamasalin nahar jarin ghamrin ala babin ahadikum yuqtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, perumpamaan sembahyang 5 waktu ini seumpama Rasulullah kata, seumpama sungai yang mengalir secara melimpah ruah pada pintu rumah seorang daripada kamu semua. Lalu kamu yuqtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Seumpama kamu mandi di sungai tersebut 5 kali. 5 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini nak sebutnya kita dalam hidup kita ni kita diajar supaya setiap kali mana kita letakkan pada diri kita ni rasa harap kepada Allah, timbulkan rasa keadaan demikian pada Allah Subhanahu wa taala ini, dan kitanya minta sepanjang masa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosa kita dalam hidup kita ni setiap ketika dan setiap masa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Tiap-tiap kali mana kita ni mandi, bayangkan kita jadi bersih. Betul kan? Demikian. Tiap kali mana kita bayangkan depan rumah kita ni ada sungai yang mengalir. Dan kita mandi 5 kali sehari. 5 kali sehari kita mandi di sungai tu. Ada lagi tak yang disebut dengan pada diri kita ni kekotoran? Ada lagi tak pada diri kita ni yang disebut dengan pencemaran? Tak ada dah pada diri kita. Demikianlah dalam hidup kita. Bila kita dalam keadaan yang kitanya setiap masa, setiap ketika kita solat 5 waktu. Bila kita solat 5 waktu, di antara waktu solat dengan waktu solat tu terbersih dosa-dosa kita. Bersih dosa-dosa kita ni di atas setiap kali mana kitanya berada dalam keadaan yang kita solat di antara waktu zuhur dengan waktu asar. Kemudian di antara zuhur dengan asar kita ada buat dosa.
Lalu kita solat asar, habis dosa waktu ni antara zuhur dengan asar tadi. Kemudian kita solat asar dengan maghrib. Di antara tu kita ada buat dosa. Kafarah. Allah jadikan kafarah. Siapa yang kafarah dosa kita tadi? Itu Allah. Allah yang diajar supaya kita buat demikian. Ini nak ajar pada diri kita, dalam hidup kita ni sentiasa bersih dan sentiasa bersih. Letakkan harapan pada Allah. Bukan harapan pada manusia. Ada di kalangan kita ni, dia berharap pada manusia. Letakkan harapan pada orang tu. Letakkan harapan pada orang ni. Tak perlu. Untuk manusia ni, dia panggil bukan tempat berharap. Tetapi kepada siapa yang kita perlu berharap? Kepada Allah. Dalam hidup kita ni, letakkan ar-raja kepada Allah. Hidup sebagai seorang yang diajar supaya sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa shaffa'ahum mullahu fi rawahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata dia, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa dia? Ma min rajulin muslim, mana-mana seorang yang meninggal dunia, orang lelaki muslim yang meninggal dunia. Kemudian fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Tiba-tiba bila dianya dalam keadaan yang dia meninggal dunia ni, datang lebih kurang 40 orang lelaki la yusyrikuna billahi syai'a. Orang-orang lelaki yang datang dalam keadaan tak syirik pada Allah sikit pun untuk solat jenazah dia. Illa syafa'ahumullahu fih, kecuali orang yang demikian dia akan dapat syafaat Allah kepada orang yang mati tadi. Allahu akbar. Sebab tu bila orang meninggal dunia, sifat kita orang mukmin ini sama-sama mukmin. Mesti kita ni pergi untuk kitanya solat jenazah orang demikian. Tu cara sifat orang mukmin lah dalam hidup kita. Kalau dia tu fasik, dia tu munafik dan sebagainya, boleh jadi ataupun dia tu dalam keadaan yang Allah tak redha pada dia, itu lain. Tapi nak sebutnya, manakala kita ni mukmin, kalau kita tahu orang tu mukmin, maka macam mana cara diajar supaya kita buat pada jenazah ni? 40 orang lelaki yang soleh. Mana-mana orang lelaki yang soleh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bangun untuk solat jenazah untuk diri dia. La yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang tu tak syirik pada Allah walaupun sikit sekalipun. Yang pergi solat jenazah orang ni. Maka orang yang demikian illa syafa'ahumullahu fih. Allah akan bagi syafaat kepada jenazah yang meninggal dunia tadi. Ni kita boleh buat ni. Saya tengok ramai sekarang ni kan, bila orang meninggal dunia je, kita buat ringkas-ringkas, terutama bila berlakunya kematian COVID. Misal contohnya, kematian COVID ni bagi saya tengok akhir-akhir ni rasa sayu sedih. Kerana kita dah tertinggal banyak perkara. Banyak benda yang berlaku pada orang yang meninggal dunia kerana COVID. Kerana apa dia? Kerana kita tak boleh ziarah jenazah dia, tak boleh baca doa untuk dia. Kemudian kita pula tak boleh iring jenazah dia. Kemudian kita tak boleh nak solat jenazah untuk dia. Kemudian dalam masa yang sama juga kita tak boleh kebumikan jenazah dia. Ada 2-3 benda dah pahala yang kita rugi dengan kematian. Dan orang yang mati itu pun jadi rugi juga. Orang yang mati itu jadi rugi. Rugi apa dia? Rugi doa-doa orang yang baik-baik. Kemudian rugi daripada ziarah kematian dia tu, tak ada orang yang datang ziarah, tak boleh nak diziarah. Kemudian dalam masa yang sama juga bawa jenazah tu hantar ke kubur. Hantar ke kubur tu pula tak boleh dah nak solat jenazah pada diri dia. Akhirnya kitanya jenazah tu dikebumi dah. Kemudian tak boleh nak turunkan jenazah, nak urus jenazah ini sendiri. Saya sendiri berpandangan, kalau boleh di kalangan kita buat solat jenazah ghaib, dipanggil solat ghaib.
Solat gaib ni jangan tertinggal di kalangan kita. Kitanya bila kita tak boleh nak pergi sentuh, tak boleh nak pergi dekat dengan jenazah ni, maka di antara perkara yang kita boleh buat apa dia? Kita boleh iring jenazah ni dengan cara kita duduk jauh-jauh, tak boleh dekat-dekat. Pergi tengok jauh-jauh. Kemudian yang duduk jauh-jauh tu baca doa untuk dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baca doa untuk orang yang meninggal dunia ini. Kemudian dalam masa yang sama tertib. Yang perlu kita buat apa dia lagi? Bila diturunkan jenazah ke dalam kubur tersebut, maka kita baca doa juga. Allahumma khaffif. Ya Allah tolong ringankanlah himpitan kubur pada diri dia. Ya Allah tolong jauhkan dia daripada azab kubur. Baca doa untuk dia sambil-sambil diturunkan jenazah itu. Selesai saja diturun jenazah tersebut, kemudian dikebumikan, kita duduk jauh-jauh ni angkat takbir salat gaib dipanggil demikian. Salat jauh daripada kita tak nampak dia, kemudian dia telah dikebumikan jenazah dia ni sendiri. Cuba kita buat amalan-amalan ini. Ni kadang-kadang di surau pun tak buat, di masjid pun tak buat. Patutnya qaryah-qaryah yang mana meninggal dunia tu masjid-masjid buatlah. Buat dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh semua di kalangan ahli qaryah ni tahu orang ni meninggal dunia. Tapi kita solat gaib dia panggil. Solat gaib ni penting untuk kita lakukan. Kerana dalam hadis Rasulullah sebut yang ni, Rasulullah sebut mana-mana seorang lelaki yang meninggal dunia, seorang Muslim yang meninggal dunia, tak kira lelaki ke perempuan, kemudian datang untuk jenazah dia tu seramai 40 orang. Rasulullah sebut 40 orang yang datang, yang warok-warok, yang saleh-saleh. Orang yang meninggal dunia ni boleh jadi orang yang pertengahan, orang panggil. Amalan-amalan tak berapa banyak, kemudian tak berapa kebaikan, tak berapa nak ada, tapi yang datang tu mensolatkan jenazah dia tu orang saleh semua. 40 orang saleh. Orang yang tak syirik pada Allah. Lebih-lebih lagi orang yang warak, orang yang alim yang datang ziarah kepada jenazah dia ini. Bila orang-orang yang sebegini datang ziarah jenazah dia, kemudian semayang untuk dia, kemudian bawa jenazah dia ke kubur, Rasulullah kata, illa syafa'ahumullahu fi. Kecuali orang ni dikonfirmkan dapat syafaat Allah untuk diri dia. Allahu Akbar. Rugi kalau kita tak dapat orang alim yang kita berkelahi dengan orang alim atas dunia. Misal contohnya, sebab tu saya sebut banyak kali, jangan berkawan dengan orang yang jahat. Jangan berkawan dengan orang yang fasik. Jangan friend dengan mereka. Jangan. Kerana rugi kita apa dia? Rugi di dunia pun kita rugi. Kemudian dekat nak mati nanti pun rugi. Dalam kubur nanti pun rugi. Orang ni tak boleh bawa manfaat pada diri kita. Tapi berkawanlah dengan orang yang saleh. Buat kawan dengan orang saleh ni. Jangan kita buat musuh. Jangan. Orang kita ni terpengaruh dengan barat. Barat diajar apa dia? Ulama' ni bahaya. Pemecah belah masyarakat disebut. Penunggang agama katanya mereka. Ulama' ni orang-orang yang tak boleh buat contoh. Macam-macam gaya kata mereka. Kita jangan mengikut kata-kata itu. Jangan terpedaya dengan kata-kata itu. Kita kena ingat dalam hidup kita hanya dengan alim ulama' dalam hidup kita ni kita boleh selamat. Yang selain daripada alim ulama', jangan kita ni dengan orang-orang soleh. Orang panggil orang yang tahu tentang agama Allah, kita jangan jauh daripada mereka. Jangan kita pula menjauhi diri daripada orang-orang macam ni. Tapi kita pergi duduk dekat dengan orang-orang jahat. Orang-orang yang fasik. Pada diri kita ni, biar kita dekat dengan orang-orang yang baik ini sendiri. Kalau kita masuk dalam grup yang fasik, kita left grup tersebut. Kalau kita ni ada orang yang buruk datang komen benda-benda yang tak baik pada diri kita, dalam grup, dalam Facebook kita dan sebagainya, orang ni kita ban, kita block dia. Kenapa? Kerana orang ni tak ada manfaat untuk diri kita di akhirat nanti. Itu cara dalam hidup kita. Cara pada diri kita. Jangan berkawan dengan orang-orang yang jahat. Kita berkawan dengan orang jahat, maknanya dekat nak mati tu pun tak ada manfaat pada diri kita. Yang ni Rasulullah SAW sebut, kalaulah kita berkawan dengan orang saleh,
kita mati. Orang soleh ni 40 orang. Kawan kita yang soleh datang semayang jenazah kita. Kalaupun dia tak boleh datang, dia solat ghaib. Solat jenazah ghaib ni, solat ghaib ni daripada jauh dia solat untuk diri kita. Tuan-tuan ingat ke rugi ke kita? Tak. Bahkan kita untung. Di mana kalau cukup 40 orang je, Rasulullah kata Allah syafaatkan, wajib bagi Allah syafaat pada hamba Allah yang sebegini, yang mati, yang menghadap depan Allah dalam keadaan apa pun dia, wajib Allah syafaatkan pada mereka tersebut. Ini kelebihan dalam hidup kita. Sebab tu saya sebut banyak kali, jangan berkawan dengan orang kafir, jangan berkawan dengan orang yang fasik, orang munafik. Jangan. Orang-orang macam ni kita kalau kita berkawan juga, dia akan apa dia? Memusnahkan masa depan hidup kita. Siapa yang nak suruh dia dapat masa depan yang baik, masa depan yang gemilang, ialah dengan orang saleh. Orang yang jahat, tak payah berkawan lah dengan orang yang caci maki, orang yang hidup mulut dia, tulisan dia kasar dan sebagainya. Tak payah hidup dengan orang yang demikian. Ini gambaran yang ada pada diri kita setiap ketika dan setiap masa sebagai seorang yang saleh dalam hidup kita. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kamu dapat orang-orang saleh, 40 orang je orang saleh ni, solat jenazah kamu, arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a, yang tidak syirik pada Allah walaupun sikit. Orang yang percaya pada Islam sungguh-sungguh. Ni orang kita ni percaya Islam sikit, percaya nasionalis sikit, percaya Islam sikit, liberalis sikit. Jangan campur. Islam ni al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Bila begitu, kalau kita ada juga dalam jiwa kita di perasaan untuk apa dia? Perasaan untuk nak percaya kepada nasionalis, nak percaya kepada sekularis, nak percaya dengan liberalis dan ism yang dimasukkan ini. Yang ni semuanya karut yang menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan rugi orang yang demikian. Tapi orang yang betul-betul hidup dia sentiasa dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia sentiasa ulang dalam hidup dia demikian. Pada diri dia ni, orang ni nya bila ada orang mati, dia pun pergi solat jenazah orang ni. Manfaat daripada dia solat tadi, Allah bagi syafaat kepada jenazah yang meninggal dunia itu sendiri. Ni kena ada pada diri kita. Lalu kitanya dalam hidup kita ni, kita letakkan rasa harap, ya Allah, aku nak berkawan dengan orang soleh je, ya Allah. Letak pada diri kita, mana kalau orang jahat-jahat, janganlah jadi kawan dalam hidup aku. Unfriendkan mereka, block mereka. Dia panggil demikian. Orang yang jahat-jahat ni, tengok tulisan-tulisan dia pelik-pelik dia, dengan dia mengata, mencaci dan maki di kalangan kita ni, blok dia. Tak payah jadi orang yang, tak payah berkawan lah dengan orang-orang yang demikian. Kerana orang yang demikian itu membawa kerosakan pada masa depan dalam hidup kita ini sendiri. Dalam hidup kita dipanggil demikian. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut demikian. Tiada seorang Muslim pun yang meninggal dunia, kemudian diri sembahyang jenazah dia tu seramai 40 orang je, yang tidak menyekutukan suatu pada Allah, melainkan Allah mengurniakan syafaat pada orang yang mati tadi. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwu min 40, faqala atarduna an takuna rub'u ahli al-jannah? Qulna na'am. Qala atarduna an takunu sulus ahli al-jannah? Qulna na'am. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arjuna an takuna nisfa ahli al-jannah wa dhalika anna al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah wa ma antum fi ahli al-shirk illa kasya'ratil bayda fi jildin nuril aswad atau kasya'ratil sauda fi jildin nuril ahmar, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, satu ketika kami bersama duduk dengan Rasulullah dalam sebuah qubbah, dalam sebuah kemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam sebuah kemah ni, kira-kira yang duduk dalam kemah tu 40 orang.
Kira-kira yang duduk satu kemah. Rasulullah ni pun suka mukhayyam dengan sahabat-sahabat. Mukhayyam ni berkemah dengan sahabat-sahabat. Ni cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah dengan sahabat-sahabat. Bila duduk tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebut pada sahabat-sahabat, nak tak kalau sekiranya jikalau kamu semua umat Muhammad semua ini menjadi 1/4 ahli syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Nak tak dalam kumpulan kita ni yang berada ni 1/4 yang duduk di kalangan penduduk ahli syurga. Lalu kami semua menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah pun sambung lagi, nak tak kalau kamu semua ni 1/3 ahli syurga. Rasulullah sebut demikian, tawaran Rasulullah. Nak tak kalau kalian ni yang duduk ramai-ramai ni 1/3 ahli syurga. Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah. Nak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya saya mengharapkan kalau kalian semua ini menjadi separuh daripada ahli syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Allahu akbar, seronok kan? Daripada 40 orang tu, separuh daripada tu confirm ahli syurga. Kemudian yang demikian itu kerana sesungguhnya syurga itu tidak dapat dimasuki melainkan seorang Muslim. Rasulullah sebut demikian. Syarat nak masuk syurga ni mesti orang Islam. Itu cara demikian. Sedangkan kamu semua bukanlah ahli kemusyrikan. Kamu pula bukannya orang yang syirik pada Allah. Melainkan seperti rambut putih dalam kulit lembu yang hitam. Rasulullah sebut demikian. Kalau ada pun macam selai rambut putih dalam lembu yang warna hitam, nampaklah dia satu. Atau seperti rambut hitam dalam kulit lembu yang warna merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Daripada warna merah lembu tu ada satu rambut hitam. Rasulullah kata lebih kurang begitulah kalau yang tak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kitanya diajar supaya apa dia? Letakkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah dafa'a Allah ila kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayaqul hadha faka'akuka minan nar fakakuka minan nar. Wa fi riwayatin anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin bidhunubin amsalil jibal yaghfiruha Allahu lahum. Rawahu Muslim. Qawluhu dafa'a Allahu ila kulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayaqul hadha fakakuka minan nar. Maknahu ma jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fal mu'min idza dakhala al jannah khalaqahu al kafir fil nar li'annahu mustahiqqun lidzalika bi kufrihi. Wa makna fakakun annaka kunta mu'arradan lidukhulin nar. Wa hadha fakakuka li'anna Allah ta'ala qaddara lin nar adadan yumathilun yamla'uha fa idza dakhala al kuffar bizunubihim wa kufrihim saru fi ma'nahi fakakika lil muslimin wallahu a'lam. Di hari akhirat nanti daripada Abu Musa Ash'ari, dia menyebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Rasulullah sebut, kalau kalian jika telah tiba hari kiamat nanti, apabila datangnya idza kana yaumul qiyamah, apabila datangnya hari kiamat, maka Allah menyerahkan kepada setiap orang Islam akan seorang Yahudi dan orang Nasrani, orang Kristian. Setiap seorang orang Islam ada seorang Yahudi ataupun orang Kristian. Lalu Allah berfirman, inilah hari kelepasan kamu daripada neraka. Lalu disebut, ini merupakan hari menyebabkan kamu selamat wahai orang Islam daripada neraka. Kenapa? Orang ni telah menggantikan tempat yang sepatutnya kamu berada dalam neraka. Lalu orang ni lah yang menyebabkan kamu sendiri wahai orang Islam masuk dalam syurga. Kerana dia ni, maknanya kalau tidak kerana dia ni, kamu dalam neraka. Itu senang ceritanya. Dalam riwayat lain disebut, Abu Musa radhiyallahu anhu
sebut, Rasulullah sebut pada hari kiamat, datang berapa orang daripada kaum muslimin dengan membawa dosa sebesar gunung-gunung semua. Dalam riwayat lain sebut, orang Islam ni ada yang bawa dosa yang bergunung dosa dia, lalu diampunkan oleh Allah untuk mereka itu. Tiba-tiba dosa-dosa itu dibuang daripada dia, diampun dosa tersebut. Kenapa? Kerana ada seorang yang kafir, ataupun seorang kafir Yahudi, ataupun kafir Kristian, ataupun kafir mana yang datang ni, menyebabkan orang ni mewakili dia dihumban ke dalam neraka Allah. Itu cara demikian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi, Allah menyerahkan setiap orang Islam akan seorang Yahudi ataupun Kristian. Lalu Allah berfirman, ini hari kelepasan kamu daripada neraka. Artinya dijelaskan oleh hadis Abu Hurairah, iaitu setiap orang itu mempunyai sebuah tempat di syurga dan sebuah tempat dalam neraka. Setiap kita ni, maknanya kita ni ada dua tempat. Satu tempat dalam neraka, satu lagi tempat dalam syurga. Orang mukmin itu bila telah masuk syurga, Rasulullah sebut orang mukmin ni bila dia masuk dalam syurga, tempat kosong dia tadi dalam neraka, maka diikuti oleh orang kafir untuk masuk dalam neraka, sebab sebenarnya orang kafir itu memang berhak sekali untuk menempati tempat di neraka itu sebab kekafirannya. Dosa-dosa dia Allah pindahkan pada orang kafir ni untuk masuk dalam neraka. Yang menyebabkan orang mukmin ni masuk dalam syurga. Dia ada dosa ke orang Islam ni? Ada. Kita ni tak ada orang yang tak terlepas daripada dosa. Semua ada dosa. Kullu ibn Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam ni buat salah. Wa kullu khairul khata' tawwabun. Setiap yang buat salah tu, yang terbaik dia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam hidup kita ni, bila dua tempat ni posisi, setiap orang ni ada dua posisi pada diri dia di akhirat nanti. Posisi dalam neraka, posisi dalam syurga. Lalu Allah masukkan orang mukmin ini ke dalam syurga. Segala dosa dia ni Allah timpakan pada si kafir yang mewakili dia untuk berada dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian Allah jadikan. Kerana orang kafir itu memang berhak berada dalam neraka. Adapun erti fakakuka ialah bahawasanya kamu itu ditampakkan untuk masuk neraka. Tapi hari ini, inilah kelepasan daripada neraka itu. Bila sepatutnya kamu masuk dalam neraka, wahai mukmin, tapi Allah telah lepaskan kamu daripada neraka dengan menjadikan si kafir ini menanggung segala apa yang kamu lakukan itu. Allah jadikan kafir ini dia menanggung segala apa yang dilakukan oleh kamu tadi. Sebab Allah Ta'ala telah menentukan untuk neraka itu sejumlah isi yang akan menemui neraka. Maka jikalau kaum kafirin telah memasuki neraka dengan sebab-sebab dosa-dosa serta kekafirannya, maka berartilah bahawa peristiwa itu menjadi hari kelepasan kaum muslimin daripada siksa neraka tadi. Wallahu a'lam. Nak cerita tentang keadaan yang sepatutnya di kalangan kita ni Allah jadikan patutnya dengan dosa-dosa ni masuk neraka. Tapi bila kamu tak raja, kamu tak harap, ya Allah, aku harap walaupun aku ni banyak dosa, walaupun aku ni buat macam ni, aku ni begini, tapi aku mengharapkan syurga yang tersedia untuk aku, ya Allah. Itu cara demikian dalam hidup kita nya, sentiasa letakkan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Ini di antara tajuk perbincangan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan yang panjang lagi dalam bab yang disebut Ar-Raja ini. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang nantilah, insyaAllah. Kita berhenti setakat inilah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkati di kalangan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.